أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung pengajian mukhtasar kitab Imam Syafi'i rahimahullah. Masih lagi pada bab apabila musuh berada di arah kiblat. Bagaimana bentuk salat khauf, salat dalam situasi takut itu, di bawah tajuk kita nak salat musuh berada arah kiblat itu. Itu masih di bawah tajuk itulah. Jadi qaul yang akan dibincang pada pagi ni qaul yang ke 778 betul? 778 Imam Syafi'i berkata, saya menyukai rombongan pengawal yang apabila melihat ada gerakan musuh akan menyerang, mereka meninggikan suaranya supaya dapat didengar oleh imam. Apabila mereka diserang, maka sebahagian daripada mereka balas menyerang dan sebahagian yang lain menjaga imam. Kita bincang dah sebelum ni bahawa salah satu bentuk salat khauf ini, dia ada yang salat, kalau salat kedua-dua pun dia ada yang kita kata dia tidak sama pergerakan, seolah-olah makmum tu ada dua kumpulan. Kita bincang sebelum ni lah. Baik. Jadi hal tu dia beberapa keadaan. Ni saya sebut secara umum lah. Walaupun imam tu seorang lah. Jadi makmum tu ada dua kumpulan. Ni salah satu bentuk. Yang satu, mula-mula kita kata akad takbir atau ihram tu ada sebahagiannya sama. Akad takbir tu sama, cuma sudah tu berbeza. Mana kumpulan pertama bagi salam, bila selesai kumpulan kedua dia akan sambung dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah dia banyaklah bentuk yang kita bincang sebelum ni. Ada setengah tu Nabi SAW tunggu kumpulan yang kedua. Jadi kumpulan pertama sudah awal daripada Nabi. Ada pula bentuk kumpulan kedua ni dia sambung dengan Nabi, dia sudah dengan Nabi. Itu beberapa bentuk lah. Dan ada juga bentuk yang kita bincang sebelum ni. Satu rombongan itu dia tak salat pun, dia berjaga di kawasan itu, dia mengawal, dia berkawal di kawasan itu. Bila siap kumpulan ni, dia pun sambung. Cuma isunya ketika Nabi jadi imam, Nabi salat dengan dua-dua kumpulan ni. Jadi contohnya kita kata dia jamak qasar kan? Dia jamak qasar. Jadi bila habis rakaat pertama, rakaat kedua tu Nabi tunggu dalam keadaan qiyam. Jadi rombongan pertama dia salat sendiri selepas itu untuk rakaat yang kedua selesai. Jadi bila selesai rombongan pertama ataupun grup pertama, maka grup kedua masuk dalam salat. Ada juga begitu. Jadi grup pertama yang selesai tadi dia akan berjaga, dia akan berkawal pula. Jadi makna grup kedua dia tidak mula salat dengan Nabi, tapi dia selesai dengan Nabi. Grup pertama tadi dia memulakan takbir untuk ihram dengan Nabi, tapi dia sudah tidak sekali dengan Nabi. Ada juga begitu. Di sini, sini kata Imam Syafi'i. Tadi dah, saya menyukai rombongan pengawal yang apabila melihat ada gerakan musuh akan menyerang, mereka meninggikan suara supaya dapat didengar oleh imam. Jadi rombongan pengawal ni dia tidak semaya ni, dia berjagalah, dia mengawal. Apabila mereka diserang, maka sebahagian dari mereka balas serangan dan sebahagian yang lain menjaga imam. Hak ni mana berkait dengan sebab tu kita baca yang ini dulu. Kemudian kita bawa dalam konteks sebab fiqh ni dia murunah, dia ada keanjalan dia lah. Dia tidak tetap. Sebab salat khauf ni salat dalam keadaan tidak normal sebenarnya. Jadi hak ni kata imam bila dia semaya tu dia tidak memerhatikan keseluruhan. Jadi barisan pengawal mana satu kumpulan lain, kumpulan ni dia tidak salat sebenarnya, dia kawal. Jadi bila dia tengok ada musuh nak serang, dia kena meninggikan suara, makna dia kena iklan. Misalnya ada musuh sudah nak menyerang kita, misalnya sebagai contoh. Tu
supaya imam boleh ambil tindakan. Manakala imam berdiri, dia akan duduklah untuk keselamatan. Tu. Dari sudut tu. Mana dia akan berjaga-jaga. Apabila mereka diserang, maka sebahagian daripada mereka balas menyerang, dan sebahagian lain jaga imam. Jadi hak mengawal tadi, dialah akan bertempurnya. Jadi hak semaya bersama imam tu, dia tetap semaya dan dialah jaga imamnya. Begitu maksud dia nya. Sebab itulah kalau kita baca dalam, misalnya dalam internet yang saya rujuk, berpandangan ulama dengan ada rujukan lah. Dia kata salatul khauf ni dia setengah-setengah bentuk tu. Kenapa banyak bentuk tu berlaku? Sebab dia melihat pada keadaan. Jadi kita kena tentukan keadaan ni sesuai ke tidak dengan keadaan kita. Misalnya tadi kan, sebelum kita bincang minggu lepas, kalau musuh tu jauh, mana anak panah pun tak akan sampai, itu dikira ketakutan yang tidak terlalu tinggi. Mana kita boleh solat dengan sempurna. Tapi mata tu tidak tengok tempat sujud, duduk tengok keduduk di tengah pada pasir. Kalau musuh nak menyerang dari arah belakang pun kita nampak pergerakan musuh. Itu lain. Ni pula ni, mana dari sudut, maknanya satu kumpulan salat sama Nabi, satu kumpulan berkawal. Jadi kumpulan yang berkawal ni, kalau dia tengok musuh nak serang, dia kena maklumkan kepada jemaah tu, khususnya imam. Jadi imam bila musuh nak menyerang, boleh jadi keadaan mereka awalnya takut yang tidak terlalu takut. Bila musuh menyerang, keadaan itu sudah berubah. Jadi bila sudah berubah, keadaan takut yang sudah itu, dia akan berlaku peremuk. Boleh jadi dia akan duduk, ataupun dia ringkaskan solat. Itu tertentu atas imam lah. Sebab salat tu khauf ni, dia boleh berlaku. Tetapi kita kena ingat, kalau sampai keadaan yang kritikal, sampai imam terpaksa juga melakukan serangan, mempertahankan bergerak, batal adalah salat dia. Itu lain cerita. Jadi salat dia tu sudah batal. Dan kalau berterusan berjam-jam sampai habis waktu, dia kena qada di waktu yang tenang, khususnya waktu malam lah, kalau zaman dulu. Jadi tenang tak tenang tu susah kita nak tentukan tu. Sebab zaman Nabi, waktu malam tu dikata waktu yang tenang. Sebab tu Nabi solat dalam peperangan Khandaq tu kan, Nabi solat lepas isyak. Sebab lepas isyak ni musuh pun dia tidak aktif. Tapi zaman kita ni tak kira masa, kadang malam tak dia serangnya. Yalah, kita tahulah, kita tengok dalam internet kan, bagaimana Palestin di kawasan Timur Tengah ni berlaku. Malam tu baru dak kena tu, serang waktu malam, hancur waktu malam. Keadaan itu kita kena fikirlah. Sebab tu perkara ni dia agak fleksibel. Dia ada fleksibel. Sebab tu anda sebut sebelum ni, keadaan peluru tu dia tidak sepa pedang. Jadi kalau kita nak solat, sebab 2 rakaat ni sebenarnya berapa minit je? Seminit pun boleh buat. Enggak, tak ada rokok, tak ada apa, dalam keadaan meniarak, ingat solat. Asalkan buat. Setengah-setengah ulama kata kalau dalam keadaan gitu, mana kemungkinan melayar nyawa tu, tu boleh tangguhkan dulu. Kalau keadaan, jadi kita yang tahu. Kita yang tahu. Sebab sekarang ni perang dengan guna senjata, guna peluru ni, dia tidak sama seperti mana dengan guna senjata, pedang, tombak dan sebagainya. Dia tidak sama. Jadi kena tengok keadaan lah. Sebab kalau kita perhatikan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ni, apa dia sebenarnya? Kita baca lagi. Lepas tu saya buat ulasan lah. Baik, dalam perenggan pertama ni, poin yang paling utamanya, pihak pengawal dia kena maklum kepada jemaah tu bahawa musuh datang menyerang. Dia kena maklum. Sebab apa? Apa hikmat dia? Sebabnya imam dan juga jemaah tu dia akan buat perubahan lah solat dia tu. Boleh jadi dia percepatkan lagi, ataupun dia tunduk, ataupun dia meniarak dalam keadaan itu. Tengok keadaan lah. Jadi makna perlu dimaklumkan. Sebab tu saya kata sekarang ni dia ada walkie-talkie, dia ada alat, dia boleh tahu dalam jarak-jarak tertentu. Misalnya contoh kita kata sekarang, musuh berada dalam jarak jauh, kita salat dulu. Jadi barisan peninjau hak duduk bahagian hadapan ni yang akan menjadi tugas memaklumkan kepada tentera di belakang ni, dia akan tengoklah. Itu maksud di sini. Jadi solat tu kata 2 rakaat, sekejap ya. Kalau dalam keadaan itu tak perlu baca pun surah lepas Al-Fatihah pun. Kalau dalam keadaan kita kata terancam itu. Sebab dia begini, bila kita sudah akad takbir, dia tidak boleh berhenti mudah-mudah salat tu. Bahkan kalau berhenti mudah-mudah berdosa tu. Bila sudah akad takbir. Jadi
kalau boleh ringkaskan, misalnya kalau kita tengok dalam itu, ya. Misalnya tumak ninah tu. Tumak ninah ni dalam keadaan macam mana? Dan subhana rabbiyal azim pun sekali dia baca. Tu pun dengan cepat. Tu dalam keadaan ni. Maknanya proses merengkahkan solat itu dia boleh berlaku mengikut keadaan. Mengikut keadaan. Kenapa? Sebab kata tumak ninah ke setiap pergerakan tu kena ada tumak ninah. Hak tu rukun tu. Nah, kalau tak buat tu batal semaya tu. Tak ada tumak ninah tu. Sebab kita tengok dalam sifat semaya Nabi kan, jelas tumakninah tu. Pergerakan Nabi tu nak pindah daripada satu rukun dia jelas-jelas tu dia ada tumakninah itu. Apabila rombongan itu melihat musuh yang bersembunyi dari arah bukan arah kiblat, maka sebagai daripada mereka dapat menghadapi musuh dari arah yang tersembunyi itu. Saya lebih menyukai bagi imam apabila mendengar yang demikian supaya membaca Ummul Quran dan Qul Allah. Makna rangkah benar lah ni. Tu pun kalau boleh baca lah. Sebab saya tengok dalam internet tu dia kata solat yang paling baik lah, setengah-setengah ulama dia tarjih. Sebab kalau kita nak buat dalam bentuk kesemuanya masuk dalam solat sekaligus, lepas tu orang ni berjaga jadi susah. Lebih baiklah sebahagian berjaga, sebahagian semaya. Ada yang tarjih tu lebih tenang walaupun dalam keadaan peperangan pun. Mana hak ni cara semaya. Hak jaga kan lain pula. Ada yang kata begitu. Dan apa tengok hak tu lebih baik lagi. Sebab kalau kita hak duk baca ni kan, kalau nak buat ni kan, kena tahu kalah tu. Kena tahu jumlah tu. Kalau nak buat kursus apa payah tu. Sebab tu sahabat ada cerita, dia kata kalau itu memang dia semaya suku-suku. Hak ni semaya, hak ni tak. Lepas hak ni main pula dia gila gitu. Memang dalam internet ada buat semaya tu dia ada. Kita tengok dalam internet kan dia amal tu. Semaya serentak. Lepas tu sudah tak sama. Memang ada dalam internet tu dia buat dalam bentuk praktikal tu. Payah kalah tu. Sebab tu ada ulama kata tak semaya suku-suku lah. Kan waktu tu dia panggil waktu muwassa'. Zuhur asal kan waktu muwassa' luah waktu dia. Asal ke dalam waktu. Lepas tu kalau tanya apa tu ustaz kalau kita berada buat hal tu mudah. Buat hal tu mudah. Cuma ayatnya pelbagai. Sebab Rasulullah ada buat belaka ni. Jangan kita kata hak ni mana ulama-ulama kita fikir dah. Hak ni ada Nabi buat ni. Sebab tu jadi Imam Syafi'i ini bukan saja-saja sebut dasar pada pemikiran dia semata-mata, tidak. Yang kita kata gitu kan. Jadi apabila rombongan itu melihat musuh yang bersembunyi dari arah yang bukan arah kiblat. Hak tadi arah kiblat, ni bukan arah kiblat, arah lain lah. Maka sebahagian mereka boleh menghadapi musuh dari arah yang tersembunyi itu. Kita sebut dah sebelum ni. Jadi hak ni nikih ada jaga barisan pengawal ni. Tu. Tapi kalau semaya serentak dia tak boleh dada mesti menghadap kiblat tu tetap tu. Tu tetap tu. Katakanlah musuh duduk ke belakang ataupun sebelah sisi. Tak boleh nak semaya menghadap dia tu, kena menghadap kiblat. Jadi kalau begitu hak semaya dia menghadap kiblat, hak barisan pengawal ni dia dah caw ke musuh tu, itu maksudnya. Bila selesai dia hak ni pula pergi ngadap pada musuh dia pula semaya. Situasi tu. Situasi tu baik. Satu lagi Rasulullah buat juga kita bincang sebelum ni. Dia paling tu kepala saja. Paling tengok. Itu satu hal. Hak ni dak ni membalas serangan. Kita bincang dah minggu lepas balas serangan ni siapa dia jadi beralih dah ada ke arah dia berlaku pergerak batal ke semaya dia. Sebab tu dalam kisah ni Imam Syafi'i kata saya suka seolah-olah Imam Syafi'i dia nak tarjih ni juga. Biarlah ada satu pasukan lain yang jaga musuh tu, bukan hak semaya tu. Jadi dia yang hadapi musuh. Cuma kalau keadaan tu memerlukan dia ijtihad. Misal kata imam, ya imam, misal wahai imam, musuh sudah mula menyerang. Dia kena ayatlah sebelah mana keadaan selamat. Dia boleh turunkan. Kalau keadaan tak selamat mengikut pandangan dia, kena ayatlah keadaan tak selamat. Maka boleh jadi kena berhenti ataupun semaya dalam keadaan meniarak ataupun macam mana supaya terlindung daripada musuh. Sebab kalau dia berdiri, sebab pada waktu tu walaupun tidak senjata seperti kita pun, antara yang bersifat jarak jauhnya anak panah ni, pemanah ni. Saya tengok dalam internet, kita nak tahu cara peperangan supaya kita nampak ni. Anak panah ni dia ada beberapa jenis. Ada anak panah tu dia jarak dekat, ada anak panah tu jarak jauh. Ada. Jarak jauh tu dia panjang lah. Dia angkat ke langit. Ada cara dia. Dia tu sebenarnya super peluru sekarang ni kan. Dia tahu kan berapa, kalau duduk kedudukan ni peluru ni akan jatuh daripada jarak tu berapa kilometer ataupun berapa meter.
Pemanah pun ada juga. Hak tu anak panah dia tu memang berat lah. Hak ni kalau kena, walaupun jauh kena pun dengar orang panggil berat anak panah tu, dia boleh tembus tubuh tu. Anak panah hak jarak dekat ni, ni untuk jarak puk lepas tu susah nak elak tu. Sebab dia dekat ni kan dia nampak ni, dia lain. Itulah. Jadi bagi orang yang terlibat dalam peperangan, dia tahu keadaan itu. Jadi kita duduk keadaan selamat tu, bagaimana keadaan dia tahu. Jadi orang yang sedang semaya, dia tak boleh perhati keseluruhan. Sebab itulah Imam Syafi'i kata dia suka kalau ada rombongan khusus. Rombongan ni maknanya tim, grup khusus. Satu pasukan khusus. Tu. Itu maksud dia. Saya lebih menyukai bagi imam. Jadi Imam Syafi'i nak ayat dalam perenggan ni, kalau boleh maknanya dia buat tu dengan ringkas. Misalnya baca Fatihah, tak payah baca dah dia punya apa ni? Sebelum Fatihah tu ke dia? Wajjahtu wajhiya lillazi tu, iftitah tu. Tak payah baca lah. Kalau lepas tu baca ayat apa keluar Allah, inna a'taina, jadi gitu, hak ringkas. Beberapa ayat tu. Hak orang panggil boleh buat senapah tu. Boleh buat senapah tu. Rokok pun ringkas lah. Sekadar baca apa ni, subhana rabbiyal azim sekali ya. Sujud dengan sempurna, duduk dengan sempurna, tapi ringkas. Apabila dia diserang atau dipaksa, maka dia boleh memutuskan solat. Tapi kalau dalam keadaan kritikal, serangan musuh tu kira-kira membahayakan dia, dia boleh niat keluar daripada sembahyang. Sebab dalam mazhab Syafi'i dia kena niat. Niat tu bukan mana aku keluar. Mana jangan jelas. Bukan kata keluar dalam keadaan tiba-tiba gitu dah. Dalam hati tu ada niat nak keluar tu. Itu saja. Bukan kata nawaitul khuruj minas salah lillahi ta'ala. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Niat keluar gitu dalam keadaan sedar. Sebab tu Dr. Yusuf kata niat ni buat dalam keadaan sedar. Kalau buat dalam keadaan tak sedar, sepuluh buat masa dalam tidur ngigar. Tu tidak sedar dia panggil gitu. Tu sebenarnya niatnya. Orang kita akan sebut gitu pun tak boleh dah. Wah, kau tak sedarnya. Gitu. Cuba tengok lagi. Dia ni kalau nak bincang sebab doktor tu dalam kitab, kalau nak bincang ni panjang lagi sebenarnya. Ni ringkas ni. Bagi ana lah setakat ana buat perbandingan, sebab ana ni ana banyak rujuk kepada Rifat Fauzi. Sebab dia kalau ada tersilap, ada gapo tu dia akan maklum. Mudah kita tahulah. Moga dia buat kajian. Baik, tak apalah. Imam Syafi'i sebut tu jelas. Kalau keadaan tu kritikal, sama ada pengawal atau tak ada pengawal, tapi terancam orang yang sudah solat, dia kena niat keluar daripada semaya. Maknanya semaya tu kira batal, maknanya dia kena qada di waktu yang selesa. Dalam keadaan yang kondusif tu. Lupa dalam salat khauf adalah seperti lupa pada salat yang lain. Sama tu maknanya dari segi hukum. Yang dapat dilakukan oleh rombongan pertama apabila hakim bahawa imam lupa pada rakaat yang diimaminya adalah rombongan ini melakukan sujud sahwi. Jelas dia nak ayat ke dia. Mana kalau lupa dalam salat khauf, supa je hukum dia lupa dalam salat biasa. Gapo dia? Kena sujud sahwi. Maknanya kalau lupa satu rukun, kena tambahlah rukun, kena tambahlah rakaat tu. Kalau selepas masuk rakaat misalnya ada berlaku kesilapan, dia sedar tu pada rakaat kedua. Rupanya tak ada sujud sekali. Kita ni sudah berada di rakaat yang kedua. Dia tak boleh turun tu. Dia kena buat semula. Kecuali lupa sujud yang kedua tu, dia naik tu setengah lama, kata kalau tak ada bangkit boleh turun semula sujud tu. Tapi kalau lama dah baca dah Fatihah, tak boleh lah, kena tambah rakaat dan kena sujud sahwi. Itu maksud dia, hukum sama saja. Tu Supaya juga. Misalnya kita kata tinggal ke dia. Apa dia lagi tinggal? Tak apalah asal ke jenis rukun. Maknanya kalau tidak pergi jauh, tinggal satu rukun, tapi tak sempat pun buat rukun seterusnya, boleh undur semula. Itu kaedah dia. Tapi kalau selepas buat dulu, misalnya kita berdiri, baca dah Fatihah. Itu tak boleh lah. Tapi kalau berdiri, tapi tak baca lagi Fatihah, itu boleh lagi. Ataupun tak sempat berdiri molek, bangun duduk gitu baru, tak betul lagi belakang, tak masuk lagi dia panggil apa, halqah telah belakang ni, dalam sendi-sendi dia, itu masih boleh duduk untuk selesaikan sujud yang kedua. Tapi kena sujud sahwi. Sebab sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i ni,
Kalau saya sebut bahasa mudah, hajat kata jadi wajib. Ya, ayatnya ditekankan sujud sahwi itu. Apabila imam bermaksud untuk sujud sahwi, maka hendaknya ia mengakhirkan sujud itu hingga datang rombongan kedua yang akan salat bersama imam dengan tasyahudnya. Kemudian ia melakukan sujud sahwi yang diiringi oleh makmum. Lalu imam memberi salam dan mereka pun ikut memberi salam. Jadi dalam kisah ni, bila berlaku kesilapan gitu, mana imam tu dia nak sujud sahwi, dia kena sujud sahwi tunggu rombongan kedua. Hak ni kisah semaya dua rombongan, dua kumpulan semaya, berimamkan satu imam. Hak kisah ni lah. Kalau hak semaya suku-suku tadi mudah lah. Ngusul nanti imam belaka. Ni semaya ni, ialah kita kata saya juga nak lepas muka Nabi jadi ti imam ni. Nah, Nabi jadi ti imam ni. Jadi kok mana pun sujud sahwi itu imam kena tunggu untuk kumpulan kedua. Memang lah. Kena ingatlah tu. Bila melibatkan makmum ni dua kumpulan terlibat dalam semaya dengan imam hak seorang tu, imam tu beri salam dengan rombongan kedua. Rombongan pertama tadi dia sudah lebih awal daripada imam. Kita bincang dah sebelum ni. Kalau makmum rombongan pertama, dia tahu imam tu berlaku kesalahan pada rakaat pertama kan? Okay? Dia boleh buat sujud sahwi. Walaupun dia tidak bersama imam pun. Ada yang berpendapat gitu. Kita bincang dah sebelum ni. Cumanya imam tu sendiri, dia nak sujud sahwi lah. Tentu dia kena sujud sahwi ni selepas tasyahud, sebelum salam. Enggak, dia kena tunggu untuk rombongan kedua lah. Boleh faham tak? Kena tunggu rombongan kedua lah. Sebab tak nak kata, mengikut setengah ulama dia kata, sebab dalam kisah ni kukuk mana pun hak paling mudah, paling tidak bercelaru, dua kumpulan imam. Misalnya anak kumpulan pertama, Dr. Mukhtar jadi imam, kumpulan kedua, hak tu mudah. Kalau sujud sahwi pun sesah belaka dalam keadaan yang mudah begitu. Itu satu cara yang lebih mudah, simple. Mana kalau tak ingat belah mana hukum pun mudah. Tu mudah, lebih mudah. Tu kata tu sebab saya mengenai Nabi jadi imam ke nak banding Abu Bakar memang lebih Nabi lagi. Antara satu lah, antara satu. Enggak kalau ti imam sama dengan popok kita sama ni, kita anggap level sama lah. Jadi gitu Tu sebenarnya anda duk perhati tengok tu, ialah nak mengenai Nabi kan. Seperti tadi lah. Tak semaya ketika sakit kan, duduk pun kan kita bincang dengan saya. Pada hati imam ni kalau dia sakit, dia tak boleh diri, dia kena suruh orang lain, itu lebih afdal. Tapi kini Nabi ni sebab kini Nabi duduk pun dia lagi lebih mulia. Sebab tu saya nak bakar kata tak layak Ibnu Abi Quhafah nak jadi tu imam sedangkan Nabi ada. Sebab tu dia undur belakang tu, dia kata pula alhamdulillah sebagai menghargai Nabi suruh dia jadi imam, Nabi suruh dia tu imam. Itu satu penghargaan kepada hak tu, dia bersyukur tu. Tapi dia tetap undur. Sebab apa? Nabi ni ada ni. Gitu. Dia Imam Syafi'i pun memang kata gitu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, imam ni walaupun sebesar mana dia pun, kalau dia sakit siapa tak boleh berdiri, hak lebih afdal dia beri orang lain. Istikhlaf. Bab istikhlaf ingat tak? Maknanya imam melantik orang lain jadi imam apabila dia uzur. Tu. Supaya sebenarnya kalau semai Jumaat khutbah kedua tu supaya dua rakaat Napa negara dah tua dah kita kata baca khutbah tu tak. Tu molek tukar orang lain. Tak perlu orang suruh kita faham sendiri. Anak kena dah lah tu. Negara berhenti mentah kita pun jadi tengok tidur nak buat imam ni. Dia pun baca mula, baca pun suara punya. Kalau siapa tak tu setakat hak ana tahulah daripada pandangan ulama kata tu kena tukar orang lain. Dia jadi makmum. Gitu. Sebab kalau gitu jadi tak sempurna orang pun jadi kecek. Kayak kita bincang dah dulu salah satu faktor yang ulama sebut kenapa imam tu kalau dia uzur siapa tak boleh berdiri, dia suruh orang lain ada ulama sebut takut orang pertikai, orang ngepet, nak jadi tu imam. Tapi benda tu tak berlaku kalau Nabi ni kalau dia duduk orang tak kata Nabi nak sabar kat orang lain. Orang tak akan kata gitu mengenai Nabi. Tapi orang lain ngepet, orang jadi tu imam ketemu. Tapi kalau Nabi orang tak kata gitu. Sahabat tak kata. Itu ada juga ulama sebut. Ni orang panggil sebagai poin sokongnya lah. Poin sokongnya. Tak ada dalil. Tu cuma pandangan ulama.
apabila rombongan pertama berpendapat bahawa imam lupa pada rakaat pertama atau imam takut hal itu terjadi, maka saya menyukai agar imam mengisyaratkan kepada mereka supaya sujud dengan tidak berpaling. Apabila imam tidak melakukan dan mereka melakukannya, lalu mereka sujud hingga mereka atau imam beranjak dari salat, maka mereka tidak harus mengulangi salatnya, kerana sujud sahwi bukan inti daripada salat. Dia tidak termasuk dalam bab rukun. Itu maksud inti tu. Mana kalau tinggal hatu pun sah. Dah waktu sujud pun telah berlalu, dah mengerti imam pergi dah. Imam salah. Dia gini sebenarnya. Biarlah anda nak sebut berapa perlu juga kita tahu. Sebab kalau kita tengok ni saja boleh jadi kita tak jelas. Dia isu imam terlupa ni kadang-kadang imam terlupa, makmum tak sedar pun. Boleh berlaku gitu. Ana pada pengalaman ana tersalah, tapi makmum tak tegur seorang abu. Sebab makmum tak khabar, dia pengajar dia tak khabar. Makmum ni. Jadi kita salah. Salah tu ana pernah tinggal dia punya tasyahud awal lah. Waktu sama pun kalau salah pun. No. Tak ada bunyi kata subhanallah di belakang. Kata makmum aku ni khusyuk molek ni kata main lah. Katalah hati nak. Kita pun sujud sahwi. Sudah sujud sahwi tu lepas sesama ya. Kita berpuasa ada tak kena juga maksudnya. Cuma dia tak berani nak kata subhanallah. Dia pun tak cerak juga. Kata tak ingat juga. Makmum pun lupa juga. Tak apalah. Tapi ada kes tertentu imam tak sedar dia lupa. Tapi makmum sedar. Makmum kata subhanallah. Tu hal lah. Semua tu kena sujud sahwi. Cumanya dalam perbezaan dari segi dalam kitab fiqh lah. Jadi imam ni dia yakin kada berlaku, kita fikir mana aku salah ni buat apa ya makmum duk subhanallah ni. Tu. Kita imam ni yakin tak ada salah. Nak buat lagu mana situasi tu? Setengah ulama kata imam bila dia yakin dia tu tidak tersalah, tak cakap fikir, tak ada nafas, dia boleh teruskan. Lepas tu makmum ni dia yakin. Masalah yakin makmum ni berapa orang yang yakin? Sebab tu dalam kitab fiqh disebut kalau ramalah siapa satu sah kata subhanallah. Tak boleh tu imam tu keyakinan dia tadi tak kuat tu, keyakinan makmum lebih kuat. Dia kena sujud sahwi. Walaupun dia tak tahu dia salah gapo. Tapi kalau seorang ya, dua orang ataupun seorang subhanallah, orang lain tak kata. Tu makmum dia boleh berpegang kepada keyakinan dia. Sebab nak lawat. Tapi kalau ramah siapa tak satu sah bunyi subhanallah penuh. Tu tak boleh. Ada ulama sebut begitu. Satu. Yang kedua, katakanlah makmum yakin imam tersalah. Hak seorang saat ni pun subhanallah, dia yakin imam tersalah. Tapi imam yakin dia betul. Lagu mana makmum nak sujud sahwi ke tidak? Setengah ulama kata tak perlu. Tak perlu. Sebab apa? Sebab dia tak tersalah. Makmum tersalah. Dan makmum pun yakin makmum betul imam pun yakin dia tak salah dan dia tak sujud sahwi. Kalau makmum sujud sahwi, dia sudah mukhalafatul imam. Dia sudah menyalahi imam. Tak perlu. Cuma tugas dia boleh pahala. Dia kata subhanallah sebab dia yakin imam salah. Ayatnya begitu tu. Baik. Apabila rombongan pertama berpendapat bahawa imam lupa, ingatlah rombongan pertama di sini ni maksudnya grup pertama tadi dalam semaya tadi. Grup pertama tadi dia yakin bahawa imam lupa pada rakaat pertama. Sebab rombongan pertama ni dia bersama imam pada rakaat pertama. Rakaat kedua tu dia buat sendiri. Ini dalam konteks ni maksud dia ni. Jadi rombongan kedua dia masuk solat tu pada ketika imam berada pada rakaat kedua. Dan rombongan pertama grup kedua ni dia akan selesai solat tu dua bentuk. Anggota imam duduk rakaat yang kedua. Rombongan kedua ni masuk dalam solat pada imam rakaat yang kedua. Imam berada pada rakaat kedua. Jadi imam dia boleh menyelesaikan solat dia tu dengan bui salam sebab dia sudah rakaat kedua dah. Jadi makmum hak grup kedua ni dia boleh bangkitlah. Dan dia salat dia selesai tu sendiri. Tu satu betul. Ada juga yang berpendapat imam tunggu. Nampak tak? Imam kan duduk rakaat kedua. Dia tunggu grup yang kedua ni bangkit untuk rakaat kedua. Dan bila mereka ni duduk di tasyahud akhir, grup yang kedua ni dia bui salam,
bersama dengan imam. Imam wisalah ada juga begitu. Khilaf lepas tu. Boleh faham tak? Itu maksudnya. Baik. Hak tu dulu kena faham. Baik. Cuba tengok di sini. Perenggan terakhir. Apabila rombongan pertama berpendapat bahawa imam lupa pada rakaat pertama. Rombongan tahu ni mana makmum yang pertama. Makmum yang pertama. Atau imam takut hal itu terjadi. Maknanya imam tak yakin tu. Imam tak yakin tu. Maka saya menyukai, kata Imam Syafi'i, agar imam mengisyaratkan kepada mereka supaya sujud dengan tidak berpaling. Sujud kayak apa ni? Sujud sahwi ni kayak dia kita kata sujud lah. Mana tidak berpaling ni maksud dia nya berpaling ni apa ni? Masa wisalah tu. Masa wisalah tu. Sujud tak boleh paling, sujud paling mana. Dah. Maknanya sujud biasa, tak payah duduk paling. Lagu mana gitu. Dia gini dia ada juga situasi gini kena ingat Imam ni Imam kalau jelas hak dia sebut tadi rombongan pertama tu dia berpendapat imam ni lupa pada rakaat pertama. Tak apalah. Baik. Atau imam takut hal itu terjadi. Apa maksud takut hal itu? Hal terjadi takut berlaku kesilapan makmum memahami bahawa imam ni ada lupa, takut berlaku begitu. Boleh timbul ke begitunya? Ada timbul. Kadang imam dia kata lama ke imam ni waswah. Dia tidak yakin tu, dia ada terlupa. Dia tak yakin tu. Orang panggil qiyas syak ni kan 50-50. Aku tadi ni tinggal ke tak? Maknanya dalam keadaan syak tu dia tidak yakin betul tu. Lepas tu boleh jadi dia kata rasa tak tertinggal tapi tak yakin juga. Ada berlaku gitu. Lepas tu dia marisa lagi dalam kepala tu imam tu. Lama makmum faham aku tak buat ke? Takut makmum faham gitu. Kalau dalam situasi tu sebabnya dia begini dia berkenaan dengan sujud sahwi ni dia ada khilaf pula di sini. Sujud sahwi ni asalnya kerana lupa. Jadi lupa ni apa maksud? Setengah ulama kata lupa ni memang dia yakin dia tersalah. Tetapi kalau dia tak yakin dia tersalah itu tak sampai peringkat lupa. Syak ni bukan lupa. Syak ni tidak lupa. Cuma apa dia panggil bahasa Melayu kita? Kalau nak mudah kan antara buat dengan tidak tu sama buat 50-50. Tu syak. Kalau zon ni lebih buat pada buat dah atau lebih buat pada tak buat. Ikutlah. Asal zon dia ada mesti lebih buat daripada dua sangkaan tu. Dia timbul gitu. Dia timbul dalam email tu. Makmum lupa. Takutnya kita tak buat tasyuk akhir. Jadi kalau kita buat mesti makmum kata tu email ni lupa. Bila lupa kan kena sujud sahwi. Kalau tu imam takut hal itu terjadi, maka kata Imam Syafi'i, saya lebih suka imam isyarat kepada mereka supaya sujud sahwi tapi tak perlu berpaling. Maknanya apa? Makna pakai wisalah begitulah. Pakai wisalah tanpa paling. Sebab dia tak paling ni. Sebab dia kan sebelum sujud sahwi kan dalam mazhab Syafi'i, kita bincang dah sebelum ni. Dia sebelum wisalah. Wisalah lain, paling lain. Kan dalam setengah-setengah mazhab, sujud sahwi ni selepas salam. Kan dia beza tu. Apabila imam tidak melakukan dan mereka melakukan, lalu mereka sujud hingga mereka atau imam beranjak dari salat, maka mereka tidak harus mengulangi salatnya kerana sujud sahwi. Jadi katakanlah imam tak buat sujud sahwi lah. Dan mereka sujud sahwi. Payah cuma bahasa dia ni. Kalau hok tengok sini kat dia ayat gini lah. Baik, imam tak buat sujud sahwi. Imam tak buat sujud sahwi. Makmum ni boleh buat ke tidak? Sebab dia yakin imam tersalah. Boleh buat. Tapi kalau tak buat, dia pun tak buat, imam tak buat, dan imam pun sudah beranjak dah. Sudah pergi daripada tempat salat dia pergi dah. Tak perlu dia mengulangi salat tu. Tak perlu buat i'adah ni, bukan i'adah sujud ni. I'adah salat. Maknanya imam Syafi'i ayatnya salat itu jadi. Sebab apa? Sebab sujud sahwi ni bukan termasuk dalam rukun sembahyang. Dan waktu untuk sujud sahwi ni bila? Dalam konteks mazhab sebelum bagi salat. Tu waktu dia. Kalau sudah habis dah waktu tu, sudah wisalah, dah sudah pergi dah. Tak perlu dah sujud sahwi. Dah sembahyang dia kira jadi dengan gitu. Itu maksud dia.
Tapi kalau setengah dari mazhab lain, misalnya saya sebut minggu lepas dah kena sujud ni selepas buih salat. Kalau dia pergi tak jauh lagi pergi, dia kena mari semula sujud. Tapi sebenarnya anda tengok dalam pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada yang kata begitu. Tinggal sujud walaupun selepas semaya pun, kalau pergi tak beranjak beberapa itu, dia boleh mari sujud mula. Bukan semaya, sujud. Bukan semaya. Hak ni Imam Syafi'i royak ni tak perlu semaya semula. Ada yang berpendapat gitu. Royaknya sujud tu perlu dalam mazhab Syafi'i. Balik tempat sujud. Dia kena pergi sempat semaya mula. Tak boleh. Bahkan ada setengah tu, ni anda cek lah dalam beberapa tu, dia kata kalau keluar masjid pun, kalau tak pergi jauh lagi pun, kena mari semula di masjid. Tak boleh semaya masjid lah, tak boleh sujud di masjid lain. Lama salah masjid ni, lagi sujud di surah tu. Tak boleh gitu. Dia kena apa ni, musalla tu mana tepat dia semaya tadi. Itu maksud dia, ada kata gitu. Baiklah, betul lah, kita faham lah gitulah. Tapi di segi praktikalnya lah mana nak buat? Dia lah kalau kita terima pendapat kita terima ni, bolak-bolak kita terima ni, gitulah jadinya. Tapi kalau nak kira umum, kalau kita nak ambil lebih mudah, kita kata dah tahu dah benda tu sunat, dah tinggal dah lepas dah salam, tak perlulah lama pun kata begitu. Cuma kena ingat, salah satu pendapat mazhab Syafi'i, dia kena buat juga. Cuma dalam kisah ni, sebab salatul khauf ni, kalau tu imam sudah beranjak dah dan dia tak buat sujud sahwi, mana tak perlulah buat, dah semaya itu tetap jadi juga. Kerana sujud sahwi itu bukan inti salat. Itu maksud dia. Cuma di sini satu poin lagi, saya sebut tadilah, nak jelas lagi. Jadi kisah ni ke tadi saya sebut ada satu pendapat, kalau tu imam tak buat, kita pun tak payah buat. Tapi hak ni antara satu pendapat Imam Syafi'i ini, kalau tu imam tak buat tapi makmum buat, boleh, tak ada masalah pun. Tapi kalau mereka tak buat pun, tak perlulah balik salat tu. Cuba tengok tu apabila imam tidak melakukan ke sujud sahwi lah. Dan mereka melakukan, mereka tu siapa? Makmum tu lah. Lalu mereka sujud hingga mereka atau imam beranjak dari salat. Maka mereka tidak harus mengulangi salat. Maknanya orang panggil mukhalafatul imam di situ tidak menyebabkan jadi batas maya itu, tidak. Tu dia nak ayatnya. Boleh faham itu? Kayak mukhalafah sebenarnya mukhalafah ni boleh jadi batas maya. Makmum tak serupa kata imam, jadi mukhalafah dengan imam, mendahului imam kau misalnya, memang batas maya. Batas. Baik, saya nak sebut gini sebelum kita pergi kan. Dia timbul satu isu bab mukhalafah ni lah, kena faham lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mukhalafah ni menyalahi imam pada permulaan perpindahan rukun. Misalnya begini, anda sebut sebelum ni kan, misalnya kita qiyam nak sujud, tu imam kata Allahu Akbar, kita duduk belakang, tiba-tiba kita ataupun kita duduk dalam saf pertama, kita pun tak tengok tu imam, kita nak sujud tu sebab dia kata Allahu Akbar nak sujud tu, tiba-tiba kita sujud, rapat kepala, dia tak rapat lagi. Ada kan berlaku gitu? Mengata makmum ni muda, cepat sikit pergerakan dia. Imam ni tua, nak turun tu lambat. Kata turun tangan dulu. Jadi maknanya imam yang kata Allahu Akbar, dia tak rapat lagi kepala sujud, rapat kita dulu. Tapi kita melakukan daripada qiyam nak sujud tu kerana dia lah. Dia yang memulakan, dia kata Allahu Akbar, makna dia pun nak sujud lah. Kita pun sujud tu siapa kita dulu kepala. Hak tu tidak dikira mendahului imam kalau gitu. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i dia kata, molek kalau tu imam kata Allah, kita tunggu sekejap. Nak bagi lalu biar imam selesai dulu. Sebab isu ni isu hadap belakang, tak nampak tu imam tu. Sebab tu adalah sunnah Nasa'i semalam tu. Hak tu lah ulama kata, mana imam hadap belakang dia berpandukan kepada imam depan dia. Sebab dia tak akan nampak imam sujud rapat ke dak dari. Jadi hak duduk depan tu penting. Hak duduk depan sekali, hak nampak imam tu, kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i, dia pendapat ni agak terpilih dalam mazhab Syafi'i. Dia kena pastikan imam sesat dulu sujud baru dia buat. Sebab tu tempat kita kan, kalau tu imam sujud Allahu Akbar kan, dia tunggu nak sesat biar tu imam betul-betul sujud biar betul, baru dia puk tu. Ada kan buat begitu? Hak tu boleh lah kalau nampak imam. Kalau tak nampak imam, buat lagu mana?
Dia berpandu kepada orang depan dia. Sebab tu bagi anak dalam kes ni, supaya tidak timbul masalah, kena pastikan yang hendak memulakan perpindahan rukuk tu, biar pastikan berlaku pada imam dengan dia kata Allahu Akbar. Kalau sudah kita dulu, hak tu tidak dikira mukhalafatul imam. Tidak dikira begitu. Boleh faham? Gitu maksudnya. Kalau tidak berat juga tu. Anak pergi di Putrajaya tu, imam dia saiz besar, tubuh besar. Anak pun muka kita tak tahu. Mula-mula kita pergi kuliah di Jepun. Kita nak turun lala. Dah dia kata Allahu Akbar. Makmum semua duduk diri. Dia tunggu imam sudah dulu. Lambat tu imam. Pergerak ke imam tu lambat. Dia kata Allahu Akbar. Dia nak turun tu lambat. Makmum tunggu. Betul lah. Itu betul lah tu. Sebab dalam mazhab Syafi'i kata gitu. Tapi kalau nak kira ni minimal lah kita kata dah. Paling itunya biar imam tu mulakan dulu. Kalau kita sudah dulu tak apa lagi. Cuma kalau kita tunggu tu lebih molek. Lebih molek. Gitu. Benda-benda gini dia panggil hay'ah dalam istilah. Hay'ah ni keadaan itu payah juga nak itibar tu imam tu. Tama-tama kalau ketika dia sujud dia nak bangkit tu pun lambat kat lah, kena tokak. Bangun tu naik sebelah tubuh dulu kita kata dak. Lepas tu nak buat lagu mana? Kalau kita tak biasa bila imam kata Allah Akbar, kita nak akak kepala lalu, tapi hok makmum hok biasa dengan dia tunggu tu. Kata tahu dah tu imam kita lambat ni. Tapi kita hok tak biasa tu imam dia pakai akak lah. Asah juga maya kita. Sebab anaknya nak jagalah. Kita Allahu Akbar, kita tengok tu imam, kita nak diri tu imam, kita tunggu sebentar. Kita tak betul habis lagi qiyam kita. Tunggu tu imam dia betul. Kadang-kadang dia nak buat gitu juga. Nak ra'i pendapat tu lah. Tapi kalau kita straight betul lalu tubuh kita pun tak apa. Sebab kita akak kepala selepas imam kata Allahu Akbar. Banyaklah sebab tu khilaf dalam banyak. Ada setengah kata tak tu imam ni dia nak kata Allahu Akbar tu biar dia akak dulu. Ada yang kata gitu, akak. Dia kira-kira dia nak bangun daripada kata Allahu Akbar. Jadi orang pun tak selahing dengan dia nya. Orang akak kepala tentu dah dia bangun dah. So kata tu lebih molek. Macam-macam pula khilaf. Tu. Ada kayak gitu. Ana dulu masa jadi imam kita sakit lutut. Kita bangun dulu. Kita bangun tu tidak sempurna lagi nak bawa kata Allahu Akbar. Jadi kalau kita kata akak kepala Allahu Akbar lalu, kita kena tokak, kena betul ada dulu sebulan juga kena gitu. Jadi lambat. Jadi berselahing. Kita perasan maknanya orang belakang ni bangun dah. Kita baru nak bangun. Takut orang belakang ni tak faham-faham. Kalau dia rasa tak sudah hati, tak ada apa lah semaya kita dah. Imam tak bangun molek, kita bangun dah. Padahal makmum bangun tu bila imam kata Allahu Akbar. Tak apa tu, kena faham lah tu. Baik, seterusnya kita pergi. Baik, kesimpulan anak buat sebelum kita pergi tadi, sebab tak habis lagi salat khauf ni. Kesimpulan kemudian sebenarnya nak bincang ni. Poin yang paling besarnya ikut imam. Sebab ju'ilal imam liyutamma bih itu sangat kuat dalam bab imam tu. Taklif menyelesaikan imam tu sangat kuat. Dipegang oleh ulama kita. Memang betul begitu. Imam ni takut salah tu lah. Dia banyak lagi sebenarnya khilaf bab sujud sahwi ni. Setengah ada yang kata, tapi pendapat ni bagi anak tidaklah kuat sangat. Dia kata kalau setiap imam tu salah setiap imam lah sujud sahwi, buat apa kita je. Ada yang kata gitu. Masalah sekarang ni masa Nabi sujud sahwi tu sahabat sujud sahwi juga. Tu pula berlaku pula. Tu. Berlaku pula dia punya perbincangan di situ. Supaya ni lah dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh ni lagu mana? Kalau kita ni masbuk, masuk rakaat kedua, tidak dua kali jadi macam kunut. Sujud pertama, muka tu imam kunut pada rakaat kita, rakaat pertama tu imam rakaat kedua mesti dia baca kunut. Dia baca dah sekali. Lepas tu kita masbuk kena tambah surat, nak baca pula ke tak? Khilaf pula tu. Kadang-kadang kita mari mikir orang kawasan ni reti ke tak fiqh ni. Lama kita tak baca kata tengok ni. Pokok ni tak baca kunut. Padahal kita baca dah ni kunut rakaat pertama. Sekali tu imam, kita rakaat imam rakaat kedua. Jadi kalau kita baca jadi dua kali. Macam mana? Tapi kadang-kadang kenapa hal lah? Ada yang kata dak kena baca juga sebab hak tadi tu atas dasar ikut imam hak ni sebab dia kunut subuh ni pada rakaat kedua tu itu adalah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya kunut ni dia berada pada rakaat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Padahal dalam mazhab lain kunut ni boleh baca pun rakaat pertama. Dia kata hak tu kunut nazilah, dia kata zuhur pun boleh. Pula dah. Macam-macam lah khilaf tu. Lepas tu nak balas tu.
Kalau nak balas tak, boleh tahan nak balas lah. Tu boleh ayat ni. Nah, saya siapa ada kata Ustaz Ding, tak usah baca lah. Kita ngaji hadis kan. Kita terberat juga pun. Setengah tu siapa tak akak tangan duduk gitu. Tok Imam duduk gitu. Tok Imam duduk baca kunut. Gagal masjid no. Mari popok ni. Wahabi selalu lah. Padahal isu tu sebelum Muhammad ada, khilaf dah. Tapi orang kita tak boleh. Petanda orang itu Wahabi tak serupa dengan hak amal masyarakat. Tu dia punya petanda dia. Sebab tu kadang-kadang anak terpaksa nak juga kita takut jadi fitnah. Dua kali juga lah kita gunanya. Takut jadi fitnah. Dan kita kena faham lah hak tu ada pun yang kata gitu. Sebab dia kata kita buat tadi nak serupa. Sebabnya serupa dengan iman ni sebenarnya mengikut ulama zahir pun kena serupa juga. Hak molek. Tapi syaratnya hak iman buat tu betul lah. Nak serupa-serupa pun kata iman buat tu tak boleh. Dia orang kita ni sekara saya nak sebut nubui peringatan lah pada pok kita tu. Saya pun tak tahulah. Dia sebenarnya solat kita ni dengan iman ni, ikatan solat makmum dengan iman ni dia berakhir dengan bui salah tu. Tu sebenarnya iman bui salah habislah kontrak kita dengan iman. Kalau kita nak kata kontrak lah, mana ikatan kita dengan iman tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Nabi bui penekanan kepada makmum orang nak jadi makmum nak sembahyang Jumaat ni adalah sebelum sembahyang tu. Tu Nabi tekan dalam hadis. Banyak hadis-hadis kita kena jaga sebelum sembahyang. Dan lepas sembahyang ni kan masing-masing lah. Tapi kena jaga juga. Sebab ada hadis lain dia Nabi sebut khusus tentang imam. Imam ni tetap dia kena doa. Salah satu tanggungjawab dia kena doa. Bila dia jadi imam, bila dia berdoa selepas sembahyang, dia kena doa kepada makmum. Hak tu bukan berkait dengan doa berjemaah. Semata-mata nak menyatakan tanggungjawab imam. Jadi makmum tu dia boleh pergilah sembahyang sunat, dia berdoa, tapi makmum tetap kena berdoa untuk dia. Itu sebagai tanggungjawab makmum, tanggungjawab imam. Atau ada disebut dalam hadis. Keadaan diperbolehkannya salat khauf. Qaul yang ke-779, Imam Syafi'i kata, saya ambil sedikit lagi. Tidak boleh bagi seorang melaksanakan salat khauf kecuali apabila dia melihat musuh sudah dekat dan tidak ada jaminan bila musuh itu akan menyerangnya dari arah yang tidak disangka-sangka, atau adanya berita bahawa musuh benar-benar akan menyerangnya di mana musuh itu sangat kuat dan kejam. Mana kalau dia yakin bahawa dia tidak selamatlah kalau dia semaya dalam keadaan musuh itu keadaan dia, maka baru dia tak boleh nak semaya salat khauf, tak boleh. Hak salat khauf ni semaya kalau diyakini keselamatan dia. Sebab tadi kan dia nampak musuh di tengah pada pasir, jarak pun jauh, dia yakin begitu. Ni tak tahu mana Allah. Mana kemungkinan besar dia akan diserang ketika sedang solat tu, kemungkinan besar ada, tak boleh semaya solat. Tak boleh semaya khauf. Tak boleh. Lepas tu siapa habis waktu? Nabi 3 waktu habis peperangan Khandaq. Nabi qadha zuhur, asar, maghrib dalam waktu isyak kan. Kita jumpa dah tu. Baik, apabila salah satu dari dua hal tersebut telah ada, maka diperbolehkan baginya melaksanakan salat khauf. Gapo dia? Keadaan tenang lah. Mana musuh tidak dekat, dan ada jaminan musuh tidak serang dia, dan dia pun yakin dia selamat lah. Mana itu keadaan yang kira-kiranya yang menyebabkan boleh salatul khauf. Faham tak? Gitu maksudnya. Begitu juga sebaliknya, bila salah satu dari dua hal tidak ada, maka tidak diperboleh melakukan salat khauf. Tengok dia bahasa dia, ke bahasa pekoh tu lah. Kalau dia noyak agak dia, cuba tengok. Tidak boleh bagi seorang melaksanakan salat kecuali apabila musuh sudah dekat. Maknanya kalau jauh boleh. So, pesen dia, bahasa dia gitu. Mana? No. Dan tidak ada jaminan bila musuh itu akan menyerangnya dari arah yang tidak diduga, atau adanya berita bahawa musuh benar-benar akan menyerangnya di mana musuh sangat. Mana kalau tak ada hal tu semua, hal tu dia nak ayatnya. Sebab tu anda guna bahasa mudah tadi, maksudnya kalau keadaan itu dia yakin selamat, tapi masih lagi takut tu ada, selamat tu, boleh lah, nama lagi salatul khauf. Kalau tak ada takut, orang tak ada salatul khauf. Takut tetapi dia yakin dia tidak terancam. Tidak terancam itu maknanya dia ada pengetahuan lah bahawa musuh ni tak akan serang waktu ni. Musuh ni berada jauh, kalau dia mari pun sempat lagi kita salat. Maklumat itu ada. Takut tu tak ada, bimbang tu tak ada. Tu boleh salat tu. Tetapi kalau ada tadi tak yakin.
Kalau semaya boleh jadi mati kita, musuh mari dalam keadaan mengejut. Kita pun tak tahu musuh di mana, boleh jadi dekat atas lah. Tak boleh kalau gitu. Dia begini mudah. Nabi dia dalam peperangan Khandaq tu, Nabi nampak musuh. Tu saya nak cuba gambarkan kenapa Nabi tak salat sampai 3 waktu. Sibuk Nabi. Bahkan dalam riwayat sebut Nabi pergi ke hujung sana, mari ke hujung sini. Kita tengok sahabat bak musuh duk panah ni. Anak panah melayar-layar tu. Sebab nak langkah dia punya, sebab dia gini. Kalau kita pergi ke Mekah tu kita nampak jalan raya dia buat tu, dia ada jarak dia. Memang kira-kira kalau kuda lompat pun tak lepas tu. Dia punya lebar jugalah. Jadi musuh duduk di sana. Jadi masing-masing tu dia duduk panahnya. Masing-masing tu ada dia panggil apa? Perisai tinggi, duduk selindung situ. Nak semaya lagu mana lagu? Apa yang boleh semaya waktu Isya? Sebab waktu gelap. Ngorik tu curah lagi. Sebab waktu malam tu kira-kira musuh tak aktif lah. Tunggu esok kan pula. Bolehlah sembahyang. Keadaan tu. Jadi kita lah berada dalam situasi tahu keadaan tu. Sebab tu Imam Syafi'i kata kalau yakin selamat, sembahyanglah. Takut tu mesti ada. Tu. Sebab tu nama salatul khauf. Itu maksud dia. Tapi kalau tak ada tu, tak ada tu kemungkinan musuh serang. Bila-bila mana bahaya tu tak ada. Sangkaan bahaya tu tak ada. Bolehlah sembahyang. Gitu maksud dia. Imam Syafi'i kata apabila datang berita bahawa musuh sudah dekat, dia tak nampak musuh. Cuma orang panggil ain. Ain ni makna tentera pengintip, bagi maklumat. Dulu dia isyarat, ni tak apa ada kita kata alat perhubungan moden, walkie-talkie dan sebagainya. Dulu dia gunakan apa ni? Dia ada sejenis anak panah tu. Anak panah yang mengeluarkan asap misalnya. Bila dia panah tu, asap tu ada beberapa warna. Kalau warna ni, jangkaan musuh berada dalam jarak ni. Kalau warna ni, musuh jarak ni. Kalau warna ni, bahaya. Dia akan tengoklah. Itu. Jadi tanda-tanda itu yang boleh menentukan takut dia tu siapa tak terancam ataupun tidak. Kalau siapa mereka terancam, dia tak boleh salatul khauf. Tak boleh salat. Tapi kena qadha selepas itulah. Bila keadaan tu kembali tenang. Itu maksud dia. Lalu dia melaksanakan salat, maka musuh itu pergi, maka dia tidak harus. Ni pula ni. Ada berita kata musuh sudah dekat, mana bahayalah. Tapi dia semaya juga. Dan terbukti selepas tu musuh tak mari apa, musuh pergi. Dan dia pun sudah maya. Padahal keadaan itu keadaan terancam tu. Tak apa, kalau begitu tak apa. Dia tidak harus menggunakan salat. Tapi sebenarnya kalau nak kira asalnya tak boleh semaya pada waktu ni. Tapi dah dia semaya juga. Batal kau? Dah. Tu. Semua yang telah diterangkan berlaku pada saat mereka berhadapan dengan musuh. Ni kita nak cerita ni berhadapan dengan musuh. Apabila berada dalam benteng, ni lain pula. Apabila berada dalam benteng, kawasan tertutuplah benteng, di mana musuh tidak akan sampai kecuali dia kena melepasi benteng itu. Sama ada dia pecah ke pintu, dia runtuh ke benteng, baru dia boleh berada. Atau ia berada suatu parit yang dalam dan lebar, di mana musuh tidak akan sampai kepadanya kecuali setelah masa yang panjang. Maka ia tidak boleh melaksanakan salatul khauf. Sebab ada kemungkinan serangan itu. Mana kemungkinan serangan? Betul lah kita kata dia berada dalam benteng. Musuh tidak akan sampai kecuali jika melewati rintangan pecah pintu, gerbang atau berada satu parit yang dalam dan lebar, di mana musuh tidak akan sampai kepadanya kecuali setelah masa yang panjang. Maka dia tidak boleh melaksanakan salatul khauf. Sebab apa? Kemungkinan itu ada. Kemungkinan bahaya itu ada. Sebab gini kalau duduk dalam benteng ni pun kita kata dah. Sebab dulu kan guna manjanik dia sebenarnya. Dia kena ingat gini, ni saja nak sebut ni supaya faham masalah ni. Dia benteng ni tinggi, musuh boleh masuk, tapi bila dia guna manjanik tu jarak jauh juga duduk. Bila pecah benteng tu dia ada dah barisan tentera ada depan. Hak tu akan masuk selalu lah. Jadi makna bila-bila masa. Jadi situasi ni yang cuba nak digambarkan oleh Imam Syafi'i, bahawa keadaan itu sebenarnya keadaan yang tak selamat juga. Naknya kalau tak selamat. Sebabnya kalau kita nak ikut kaedah, kalau duduk dalam benteng, kalau bahagian pengintip atas ni, hak pemantau dalam apa yang panggil ni? Duduk dalam atas ni. Gede tu panggil. Atas menara tu lah. Kalau dia isytihar ke bawah keadaan selamat, semaya, boleh semaya dulu. Kerana musuh jauh lagi. Dia nampak dah musuh mari tapi jauh. Mana dengan jarak itu kalau semaya 2 rakaat tu, tak apa. Boleh semaya. Tak ada masalah. Ni mana gini asah dia, kalau keadaan tidak selamat. Itu tak boleh. Jadi tidak selamat tu siapa yang menentukan?
orang yang ada dalam situasi tu lah. Tentulah tu. Sebab tu dia kena faham asas dia tu. Jadi maknanya salatul khauf ni kena faham dua. Takut dan terancam nyawa. Kalau takut, tu boleh lah. Boleh lah salatul khauf. Tapi kalau terancam nyawa, kena tangguh dulu salat. Kalau siapa habis beberapa waktu pun tak apa, qada lah lepas tu. Itu maksud dia. Itu prinsip dia dalam bab salatul khauf. Apabila ia berada di suatu masa, suatu desa yang memiliki benteng yang kukuh, maka ia juga tidak boleh melakukan salatul khauf. Apa ni? Hak ni sebenarnya dia gini. Ana sebut tadi dua. Kalau duduk dalam benteng, duduk atau kalau ada perasaan takut tu, takut siapa pekat terancam nyawa, tak boleh sembahyang. Tetapi kalau duduk dalam benteng, misalnya hak di menara tu istihad lah, dia buat announcement, okey. Musuh ni kira-kira kalau nak mari sini ni mungkin 1 jam ataupun kalau dia nak mari setengah jam, sedekah sembahyang 2 minit ya. Hak tu boleh sembahyang. Boleh sembahyang. Tetapi kalau duduk dalam benteng sehingga tak ada perasaan takut tu, tak boleh sembahyang. Kena sembahyang biasa. Qasar biasa. Mana salatul khauf tak? Qasar biasa. Dia kira takut sebab tu dua kawat dia. Takut, kalau ada takut boleh. Lepas tu takut ada, tapi terancam nyawa, tak boleh sembahyang juga. Duduk dalam perang tapi tak ada perasaan takut, tak boleh sembahyang juga. Faham tak maksud? Kita ada duduk dalam benteng yang kukuh. Lepas tu musuh pun duduk jauh, tak boleh nak mari. Berjanjah dia nak sapa. Sebab kadang-kadang barisan pengintik ni hak duduk setengah-setengah duduk nusuk-nusuk, kita kata di atas bukit tu ada barisan pengintik. Maknanya musuh dia kata 3 jam lagi sapa. Kena semaya biasa, semaya qasar biasa, jamak qasar biasa. Tak boleh semaya khauf dalam konteks kita bincang ni. Sebab takut tu tak ada. Asal kira penakut duduk rumah pun takut tu, dia tak kira tu bunyi guruh pun takut. Hak ni takut lah, ini kena faham lah tu. Boleh nampak tak masalah. Takut dan terancam nyawa. Kalau tak ada takut, tak boleh kena semaya biasa. Tak boleh semaya khauf. Takut tu ada, tapi tidak terancam, boleh semaya khauf. Takut ada, nyawa terancam, bukan sekadar takut terancamnya, tak boleh semaya khauf. Tak boleh semaya mana-mana semaya pun. Kena tunggu sampai keadaan tenang, baru boleh semaya khauf. Gitu maksudnya. Apabila ia berada pada suatu desa, desa ni maknanya bukan benteng, makna satu kampung yang luas lah, di mana musuh tidak dapat dicegah untuk masuk. Atau ia berada pada parit yang kita kata tidak dalam ya, tohor kita kata dangkal tu, dan sempit, maka dia boleh melaksanakan salat. Sebab apa? Ada takut tu. Ada takut. Dia asalnya gitulah. Kalau takut tak ada, bimbang sikit-sikit ada ni takut ni, tadilah dia boleh semaya lah. Takut tu ada, lepas tu nyawa pula terancam, tak boleh semaya juga salatul khauf. Gitu maksudnya. Jadi kalau takut tak ada tu, semaya jamak qasar biasa. Jamak qasar biasa. Gitu ya. Jumlah orang yang melaksanakan salat khauf bersama imam. Ni pula ni kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Ni pun sebenarnya khilaf banyak juga ni. Sebab tu bagi orang yang boleh bahasa Arab, ana pun tak rujuk dalam bahasa Melayu ni ada ke tidak. Kalau dalam bahasa Arab kita boleh dapat maklumat sangat banyak salatul khauf ni. Sebab salatul khauf ni sangat penting di zaman Nabi. Sebab perang ni berpuluh-puluh kali zaman Nabi. Sangat penting perkara ni. Sebab tu dia banyak hadis. Banyak lagi ni. Cuba tengok molek. Tengok molek ni. Siapa muka surat berapa? Boleh tahan takut lagi lah kita ni. Ya? Banyak ni. Sebab zaman Nabi, bayangkan Nabi perang, ulama khilaf sama ada 23 kali atau 22 kali. Nabi perang. Capu berlaku lah tu hak Nabi tak jadi perang, hak jadi perang capu semua. Asalkan tubik pun dengan maksud nak perang. 22 kali setengah tu. Setengah tu 23 kali. Tak sahabat Nabi lebih banyak lagi. Selepas tu perang lagi sahabat Nabi. Jadi mana salatul khauf ni sudah menjadi amalan pokok dia. Kita ni tak kali abuk baca ni sebagai ambil ilmu ya. Nak tahu ni. Gitulah ya. Jadi berapa orang jumlah tu kita bincang pada minggu hadapan. Yang dia terakhir ni yang terakhir dia balik kita betting kuat yang kuku kita tak boleh salat kau. Tak boleh. Sebab tak ada takut. Ya ada sikit-sikit tu tak kira. Tak boleh buat salat kau. Ada. Ya. Salat kau sebab
Solat khauf tu tak boleh buat. Ni solat lain kena buat. Jangan kata tak payah mai kalau gitu je. Satu tempat tu, satu hotel dah. Diyakini oleh orang lain bahawa tempat tu selamat, musuh tu lambat mari tu apa. Tapi kita ni, nak kena buat kita lain tuan duduk gali lubang. Informasi tak sampai. Kita nak buat tak boleh. Sebab tu tadi dia sebut dia kena maklum. Pihak orang tahu tu, ain dia panggil pihak peninjau tu dia kena maklum kepada masyarakat. Kalau masyarakat tak tahu tak boleh. Kalau dia ada mana tak timbul takut lah. Dia kena semaya jamak qasar biasa. Dia tak payah mula-mula. Anda pun tak sebut dengan terang ni. Dia maknanya kena semaya. Cuma semaya qasar lah. Maknanya mai biasa lah. Boleh mai biasa tak semaya kau. Khauf tu tak boleh. Salat khauf tu tak boleh. Kita dah bincang tentang salat khauf ni. Lama lagi faham salat khauf tak boleh. Pada tak payah mai bukan maksud begitu. Dia kalau takut dan terancam nyawa baru. Atau tu tak boleh. Hak tu tangguh. Tangguh semua semaya. Hak tu tangguh semua semaya. Bukan kata tu tangguh. Tangguh semaya. Maknanya kalau tak habis lagi waktu keadaan berubah jadi tenang, kena semaya tunai. Kalau sudah masuk waktu lain, maya qada, niat qada, gitulah maksudnya. Keadaan itulah. Sebab tu bagi anak duk fikir-fikir, duk tengok dalam beberapa kenyataan lah dalam internet kita tengok. Sebab internet ni bagi anak mudah sebab dia wayak semua kitab lalu. Rujuk dalam kitab ni. Kita tak perlu belak banyak. Lepas tu kalau kita nak rujuk pun boleh. Dia begini sebenarnya. Misalnya kita duduk dalam suasana, kita ambil dalam konteks dulu. Bilik air berada di luar rumah. Kapun tuk saya, biarlah kita ambil masa sikit. Kapun tuk saya dulu. Saya ingat lagi, saya dah lagi. Makna dalam satu kelompok tu sekitar berapa belah-belah buah rumah dia seperigi. Ingat dulu. Gak waktu malam ni ada berlaku takut nak buat lagu mana. Boleh kau salat khauf seperti ni? Tak boleh. Takut pasal itu tak boleh. Sebab dia takut ni nikih musuh terancam nyawa. Okey ustaz. Okey dulu dengan puera ni lain. Kalau ni dapat kapupan dulu apa kita tak tahu-tahu ni macam mana ustaz? Hatulah maksud anaknya gini. Dia kalau bom ni bagi kita tak boleh elok. Sebab itulah kalau dalam keadaan gitu dia ada pula orang panggil jamak qasar. Boleh. Kayak walaupun kayak dia sebelum ni kita faham dak. Betul lah anak pun faham dalam mazhab Syafi'i ni tak boleh qasar, kena jamak. Ya bukan musafir. Tapi ada. Imam Bukhari kata kalau dalam keadaan tu kritikal tadilah. Apa zaman ni ngebon tak tahu lagu mana ni. Rumah jiran tu tiba-tiba hancur. Kita nak betulkan sejadah, nak buat supaya tak ada apa-apa. Tak boleh semaya jamak lah. Sebab apa? Sebab kita nak prepare masa, nak peruntukkan masa untuk menyelamatkan diri. Dengan tutup lampu, dengan apa. Sebab tadi nak pergi ambil wuduk lah ke mana? Pakai jamak, tepuk dia ni begitu, tak apa. Nak ayatnya keadaan. Semaya kena semaya ke mana. Tapi ada juga siapa tak boleh semaya. Tapi kena qada, orang panggil semaya juga. Cuma kena qada. Nak ayatnya tak akan gugur kepada dia. Cuma tangguh saja. Kerana keadaan itu. Tak gugur. Tetap wajib ada. Sebab tu Nabi semaya walaupun 3 waktu terlepas pun. Sebab saat ni lah. Nak semaya dekat keadaan itu dah. Semaya jamak, qasar, sesah. Lepas tu kita duk fikir. Kita ni sendiri dalam keadaan itu tu dah. Mana nak boleh jadi nak lari ke nak gapo dah. Keadaan tu. Tu termasuk takut juga lah tu. Boleh lah. Maksud saya tadi semata-mata takut tengah malam. Dan nak tobiah tu tak boleh. Ni takut ni dia berkait dengan terancam nyawa juga sebenarnya. Berkait dengan tu lah. Misalnya kita kata je. Nak tobiah tak boleh. Kadang misalnya dijeli pernah berlaku nak tubik malam tak boleh dulu. Orang tua cerita, rimah dah air tak ada di rumah lagu mana. Aku nak semaya juga. Hak tu semaya lagu mana tu? Hak tu dia kena semaya dia hanya akhirlah ada kata boleh semaya jamak boleh, enggak takut. Nyawa terancam tu rimah tu. Semaya jamak boleh. Asal kata tak boleh. Cumanya keringanannya dari segi tak perlu guna air. Pakai guna tayamum lah. Tepuk debu ke apa. Semaya. Tapi ada kata boleh jamak pasal. Boleh. Keadaan tu. Dia terhenti atas kita lah. Keadaan kita tu macam mana. Supaya juga kita kata banjir. Saya tak banjir. Nak buat lagu mana. Terbaik nak buat kan. Orang mari nak ambil. Orang ni kalau boleh mari siapa. Nak sunaik lalu perahu ni. Nak buat lagu mana. Keadaan tu. Nak acu nak mari tengok mari. Tunggu dulu kawan nak mari. Tak perlu gitu. Gila lu. Dan kalau tak ada pun. Tengok lepas ni lah. Keadaan tu. Biar selepas waktu pun. Dia takut tu qada lah. Sebab tu ada syariat qada tu. Dia qada ni untuk beberapa perkara. Terlupa, tertidur, keadaan kritikal. Tu boleh qada. Nak ayatnya kefarduan semaya tak gugur kecuali hilang akal.
Setara tu nak ayat fardu semaya tu. Okey, boleh wallahu alam.